Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for this week, kita akan masuk our last topic for Form 1, which is perimeter and area, okay? So our learning objective for today, we are going to focus on the perimeter and then area of rectangles, triangle, parallelogram and trapezium, okay? Next week, kita akan sambung area kites and question untuk K-bite. Okay, next. Kita yang ni you have learned during your primary school kan, which is kita nak kira dia punya ukur lilit. Contohnya kita ada shape triangle. So kita punya shape triangle and then dia bagi ukuran dia 5, 7, 6 cm. Okay. So kita nak kira dia punya perimeter, maksudnya kita kena tambah sekeliling. So nak tahu betul ke tak cara kita tambah tu, make sure kita buat macam ada jalan lah. Daripada satu ke satu tempat. Okay, contohnya daripada sini kita pergi ni, so 5 dulu. And then tambah dengan 7. And then kita akan tambah dengan 6. Okay, so dapatlah kita punya perimeter 18 cm. Okay, next one untuk shape rectangle atau parallelogram, semua shape lah. Untuk perimeter ni konsep dia sama, which is we are going to add or to plus all the side tu. So kita akan tambah setiap sisi yang kita boleh lalu tu, dia punya ukuran dia berapa. Okay, contoh parallelogram. So kalau parallelogram, shape yang kita dah belajar, yang ni dia akan selari dengan yang ni. Okay, shape yang kiri akan selari dengan shape kanan ini. So, bila dia selari, dia punya ukuran pun samalah. Contohnya kalau kat sini 4 cm, this one pun will be 4 cm. Let's say this 7. Okay. So, perimeter dia akan jadi 22 cm. Okay. Next one untuk trapezium. Ingat lagi tak shape trapezium? So, trapezium kita boleh lukis macam ni. So, ni pun trapezium. Trapezium dia ada satu yang parallel. Okay. Kalau macam ni pun kita panggil dia sebagai trapezium, which is this one parallel dengan this one. Okay, ada lagi kalau dia macam ni. So yang ni parallel dengan yang bawah ni. Okay. Ada satu yang parallel, shape tu akan nama dia trapezium. So kita akan tambahlah sekeliling tu. Okay, contohnya nanti dia akan bagi. Awak akan tambah yang ni, tambah side yang ni, tambah side yang ni, tambah side yang ni. So contohnya A tambah B, tambah C, tambah D. Okay. Sama juga dengan semua trapezium ni. So, ni akan tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. Ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Okay. So, next one, kalau dia combine shape. Let's say dia combine shape ni, kita ada this one is square dengan rectangle. Okay. So, nak kira dia punya perimeter, remember kita nak ukur dia punya luar, ukur lilit. So, kita akan tambah sini 8. So, 8 tambah dengan 8 yang ni. Okay, so soalan dia bagi tahu C ni adalah dia punya center. Maksudnya daripada 8 tadi kita akan bahagi 2. So B pergi C ni 4 cm. So plus with 4. And then kita dah lalu sini. Kita lalu sini pula. Tambah 5 and then kat sini. So kat sini berapa? Ukuran rectangle yang ni akan sama dengan sini. So this one akan jadi 4 cm. So dah lalu sini, lalu 4 cm. And then kita akan lalu bawah ni, which is 5 cm. And then habiskan sampai sini 8. Okay. So, tambah 5, tambah 4, tambah 5 lagi, tambah 8. So, kita akan dapat dia punya perimeter. So, this one should be tambah 8, 16, 24, 28, 32, 42 cm. Okay. Okay. So, that's all untuk perimeter. So, ni je. So, konsep perimeter kita akan tambah sekeliling sisi tu. Okay. Make sure sisi yang luar lah yang kita boleh sentuh tu. Okay, next one kita nak masuk area. Okay, so for area, setiap shape kita akan ada formula dia tersendiri. We gonna use formula. Let's say during your primary school, you have learned rectangle dengan square. Okay. So, rectangle dengan square. So, kalau rectangle, panjang darab lebar. Macam ni je. So, length ni akan darab dengan dia punya lebar. Kalau square, kita akan darab juga panjang darab lebar dia. Tapi specialnya square ni, panjang dengan lebar dia ni adalah sama. Okay, sebab semua sisi ni sama. Okay. So, nak tahu area, contohnya kat sini dia bagi 3 cm. So, semua 3 kan. So, kalau area kita akan darab 9.
Okay, 9 cm square. Boleh? So, ni formula dia panjang darab lebar darab W. So, yang ni pun sama. Okay. Next one, untuk triangle. Do you guys still remember the formula? Okay, so formula dia half darab dengan base darab dengan dia punya ketinggian. Okay. So, base ni dia punya tapak ni lah. Berapa dia punya tapak ni. And then cari dia punya ketinggian. Okay. Okay, ketinggian make sure 90 darjah so, kalau yang tepi tu kita tak kira dia punya. Yang tepi ni bukannya dia punya ketinggian. Yang ni kita panggil dia slant height. Tapi kita nak tahu height yang 90 darjah. Boleh jadi juga bentuk dia macam mana? Segitiga yang macam ni ke? So, kena tahulah. So, yang ni base kita kat sini. Yang ni yang kita punya ketinggian. Height. Okay. Tak pun dia tegak macam ni. 90 darjah. Kita dah tahu dah yang ni dia punya ketinggian. Okay. So, that's one for triangle. Half darab dengan base darab dengan dia punya ketinggian. Okay. Next one, kita ada parallelogram. So, parallelogram. Shape dia ada dua yang selari. So, yang ni akan selari dengan yang ni. Okay. And then this one, dia akan selari dengan this one. Okay. Okay. Ni terlebih lah ni. Ni terlebih lukis. Abaikan. Okay. So, untuk parallelogram. So, you for this one, shape dia sebenarnya macam rectangle yang disengitkan. Right. So, if you use a paper and then you cut the paper kan. Ambil paper, lepas tu kita cut bahagian ni. Lepas tu kita letak dekat sini. So, dia akan jadi rectangle juga. Okay. So, untuk parallelogram, formula dia adalah length dia akan darab dengan height. Okay. So, contohnya kat sini dia bagi 8 cm. So, kena cari ketinggian. Sekarang ni, yang sengit ni dia bukan ketinggian dia. So, you have to find the height of the parallelogram. So, yang ni lah kat sini 90 darjah ni. Baru kita panggil dia sebagai height dia. Okay. Kadang-kadang ni kita tak tahu. Kadang-kadang dia bagi macam ni je. Dia bagi tahu yang selari ni berapa. Contohnya dia bagi tahu yang ni 10. Dia bagi tahu yang bawah ni 6. Okay. And then you have to find dia punya height ni. Kalau tak ada, satu sisi ni kita tak ada kan. And then you can use Pythagoras. So sekarang ni, contohnya dia bagi macam ni. Ni kita punya parallelogram ni. Tapi dia tak bagi tahu dia punya ketinggian. So you have to use Pythagoras theorem untuk cari dia punya ketinggian. 6. So 10 square tolak 6 square. Square root kan akan dapatlah kat sini. Contohnya 8. Okay. So dia bagi tahu yang ni 4. Contoh. So nak cari dia punya area 10 darab dengan 8. Okay. After this, I'm going to put videos explaining the example for all the area. Okay. Next one. Kita nak masuk trapezium. Tapi sebelum tu, formula untuk rectangle tadi dengan square sama panjang darab lebar. Ni formula dia. And then for triangle, this one is the formula half darab base darab height. And for parallelogram, base dia, tapak dia yang bawah tu, darab dengan dia punya ketinggian. Okay. So ketinggian ni kena cari yang 90 darjah tu. Tak boleh cari yang sengit-sengit tu. So yang ni dia punya ketinggian. Okay. Contohnya dia bagi parallelogram macam ni. Okay. So cari ketinggian yang ni. Okay. That's all untuk rectangle, square, triangle and parallelogram. Next one untuk trapezium. Okay. Trapezium ni dia ada satu yang selari. Okay. Yang tepi ni dia tak selari dah. Okay, maksud parallel tu maksudnya dia punya kecerunan sama. Ni kalau yang ni dia curam ke sini, yang ni dia curam kat sini. So yang sama curam dia, yang ni je lah kecerunan dia. So this one ada satu je yang parallel. Sama juga kalau dia buat straight macam ni. So this one parallel with this one. Okay. And then yang bawah ni dia dah tak parallel. Kalau dua-dua parallel, kita akan panggil dia parallelogram. Okay. Kalau satu je parallel, trapezium nama dia. Okay. Formula untuk trapezium adalah half. Nak cari area untuk trapezium.
half darab dengan A tambah dengan B. Okay. And then darab dengan dia punya height. Atau jarak lah. Height ni sebenarnya adalah distance between A. Jarak between A dengan B. Okay. Contohnya yang ni. Yang ni A, yang ni B. Yang selari tu kita akan namakan dia A dengan B. Contohnya ni yang ni A, yang ni B. Okay. And then you have to darab A tambah B. Lepas tu yang ni dia punya ketinggian. Okay. Kalau yang ni, ketinggian dia ni lah 90 darjah. Ataupun jarak So jarak A dengan B ni, yang ni J. So 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan J. Jarak ataupun height lah. Boleh je panggil height ni. Okay, katakan kat sini dia bagi 7 cm. Okay, katakan dia bagi 7 cm. So A dia kata A kat sini 7 cm. Okay, and then B dia bagi 3 cm. Okay, note tu sikit lah gambar ni. And our height ni ataupun jarak antara A, B, let's say dia bagi 2 cm. Okay, so how we gonna find the height? Pula. How we gonna find the area of this trapezium? The formula will be half times with half times dengan A tambah B. So 7 plus 3 and then times with the distance, the jarak tu lah, which is 2 cm. Okay. So selalu kita akan buat math yang dalam bracket dulu. So 7 tambah 3 akan jadi 10. And then darab 2. Okay. So darab macam biasa. Half darab 10 darab 2. Kita akan dapat 10 jawapan dia. 10 cm square. Okay. So ingat formula untuk area. Kita ada this one lah. Next week kita akan belajar kite punya. Okay. So this week exercise tak ada yang kite. Exercise for this week kita ada rectangle, triangle, parallelogram dengan trapezium je. Okay. So kita ada 4 hours 4 hours for math slot untuk hari ni. So latihan kita ada banyak ni. Okay. So this one page 1 you have to calculate the area. Okay. And next one kita ada area lagi. Semua ni area. So perimeter punya exercise I'm gonna give it next week. So next week akan dapat perimeter. And then we gonna learn area kites dengan perimeter kites. And then for kebat question. Okay. So minggu ni kita fokus area yang guna formula ini sahaja. Okay. Fokus area. Kalau yang ni macam mana nak buat? You have to bahagikanlah gambar ni. So kira dulu. Kira area part yang ni. And then tambah dengan part yang ni punya area. Okay. So this one pun sama. Kira area bahagian A tambah dengan B. Okay. Semua ni lah. Okay. Untuk nombor 1. Untuk nombor 2, semua ni sama. 1, 2, 3 ni awak bahagikan dia punya bentuk tu kepada shape. Sama ada square or 2 rectangles. Depends. Next one untuk area of triangle. Formula yang kita guna tu lah. Half darab base darab height. And then more exercise for triangle. And then kita ada parallelogram. So this one parallelogram. Dia dah bagi tahu dah dia punya ketinggian. So you don't have to find pula. Untuk soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 2 pun dia dah bagi. And then number 3, which two shape have the same area? So you have to calculate all of it. And then kita ada area of trapezium. Okay. So ni sebenarnya 4 cm ni untuk this one lah. Okay. So kita akan guna ketinggian yang ni lah. Okay. This one pun cari perimeter. Soalan nak perimeter, cari perimeter sekali. Read the question, okay. And watch this video until the end. Okay. So that's all. Sikit je ni. So make sure siapkan semua. If you don't understand or you have some problem, please make sure you ask your teachers, okay? Kalau tanya kawan pun boleh juga. Mana-manalah. Make sure buat sendiri. Jangan tiru kawan. Okay? Lagi apa lagi? That's all for now. So see you next week. Kita akan buat kites and perimeter more and soalan kebat. And then another week, bila kita masuk December tu, we gonna do some revision and maybe online quiz lah for semester 2 punya marks. So that's all. Watch this video until the end sebab ada example more after this. Thank you. See you. Not see you. Yeah. Whatever it is. Bye.